mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita hari ini. Dan alhamdulillah Allah masih kurniakan iman dan Islam kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam terus kekal sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan surau Taman Waqaf Siti Aisyah, muslimin, mukminin, hadirin, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan tenang. Sejuk ini. Hari ini dah hujan, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung kitab Munyatul Musalli kita, yang mana kita berhenti pada bulan lepas pada muka surat 33, iaitu membicarakan berkenaan dengan sunat hai'ah. Kemudian kita menyentuh dengan bab khusyuk dalam sembahyang, ataupun kita panggil menghadirkan hati ketika mana sembahyang. Yang di mana kita berhenti pada muka surat 33 pada poin yang ke-23 tu, yang kita mengambil kalam Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, yang nama asalnya ialah Al-Hasan bin Yasar. Orang kenal dia dengan nama Abu Sa'id. Pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah doa kat dia, Allahumma faqih fid din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan sayangilah dia di kalangan manusia. Orang manusia akan suka dekat dia. Hebat tak hebat tuan-tuan, dia berjaya menghafaz Al-Quran seusia 10 tahun. Subhanallah. Kita umur dah ni dekat 40 pun Quran pun kadang-kadang nak khatam setahun sekali pun seksa. Dan itulah para sahabat, para tabi'in, tabi'in memang yang baik-baik belakang dan yang dulu. Kemudian di hujung usia dia menetap di Basrah, kota Basrah, dan dia antara ulama yang terkenal waktu zaman dia tu, yang masyhur di zaman dia. Dia jadi mufti sampailah dia meninggal. Dan banyaklah anak murid dia. Dan yang paling terkenal anak murid dia adalah Wasil bin Atha. Tapi sayangnya Wasil bin Atha ni dia berguru dengan Imam Hasan Al-Basri, tapi dalam dia pergilah menubuhkan mazhab yang baru, mazhab Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ni nanti kita boleh lihat Mu'tazilah ni banyak dia pakai logik akal. Kan bila dia banyak pakai logik akal ni, pening kita nak jawab dengan dia. Dan hatta sampai boleh, yalah kita ni kalau
terus tak payah pin pun ramai ikut. Kan main tak logik akan ni lagi. Tu. Dan apabila membicarakan berkenaan dengan kalam Imam Hasan Al-Basri, dia kata apa? Orang yang waktu semayang dia tak wakmai hati dia sekali waktu semayang tu, umpama dia mendekatkan diri dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebahagian ulama yang orang kata pandangan mereka agak syadid, mengatakan apa yang dituturkan dalam semayang kalau tak faham tak sah semayang, terutamanya pada bab rukun. Maksud kata dalam Fatihah tak jelas, tak tahu apa yang kita baca. Yang tu. Lepas tu tahiyat, adapun tahiyat itu khilaf ulama, ada yang mengatakan dia rukun. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia rukun, mazhab dia tidak mengatakan dia rukun. Tapi nak apa? Benda tu pun kita kena faham. Yang Fatihah boleh gagah ni. Dan yang tahiyat akhir tu yang kita nak jam saat tu. Kan walha tahiyat akhir ni senang dia sebenarnya. Dia lebih kepada pujian. Tahiyat tu lebih kepada kata-kata pujian. Lepas tu memuji Nabi Muhammad, memuji Allah Ta'ala, syahadah dan sebagainya. Jadi orang yang mana tak faham apa yang ditutur, ulama yang berpandangan syadid, dia mengatakan apa? Solat dia tidak diterima oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Ada pun yang tu yang keras lah kan, itu yang keras. Ada yang mengatakan boleh, tetapi pada dia berkurangan. Itu pada dia kurang. Nanti kita tengok lah, kita tengok. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diceritakan oleh Ammar bin Yasir, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, innal 'abda la yusalli salatan la yuktabu lahu nisfuha wala thuluthuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala ushuruha wa kana yaqulu innama yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Akhrajahu Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Apa yang Nabi sebut pada di atas, matan hadis ada kat bawah, kat nota kaki. Apa yang Nabi sebut? Tidak ada apa yang diperolehi oleh seorang hamba dari semayangnya, melainkan bahagian mana dalam semayangnya itu dia dapat menghadirkan hatinya beserta Tuhannya. Kalau tak ada, maksud kata, tak ada apa yang dia boleh dapat waktu semayang. Semayang ni kadang-kadang orang dia suka macam mana? Dia suka rasa macam lega semayang lah. Kan walhal semayang tu satu kefarduan. Apa advantage kita nak masuk lebih kepada nak masuk syurga Allah Ta'ala? Semayang jelas benda tu benda fardu. Benda-benda yang selain daripada kewajipan. Contoh ada benda-benda sunat kan, dan sebagainya, yang tu yang kita kena pulun juga. Benda fardu ni kita tak boleh nak berpuas hati. Sebab apa? Bukan tak puas hati kena. Jangan rasa bila buat tu halga tak. Sebab yang tu memang dah tetap kan. Kalau hang nak kata hang sayang kepada Allah, hang kena buat benda yang Allah tak suruh orang buat. Contoh maksudnya benda Allah tak wajibkan, benda sunat dan sebagainya. Yang tu pun hang pulun buat. Dan tambah-tambahan tak kita nak berpuas hati, tapi dalam semayang kita tak pernah nak hadirkan hati. Itu wal'iyadzubillah. Maka Nabi kata apa? Tak ada apa pun yang dia dapat, melainkan kalau dia bawa main sekali hati dia pada part-part mana semayang tu. Baik. Dan Nabi kata ada yang semayang mereka tidak dicatatkan langsung pahala dia, walaupun 1/6, walaupun 1/10 pun tak dapat. Apa yang dapat catat kira register main semayangnya. Apa yang dicatatkan hanyalah sekadar kehadiran. Yang tu. Jadi kalau orang yang nak betul-betul catat, dia mesti hadirkan hati dia kepada Allah dan dia kena ada khusyuk dalam sembahyang. Maka ulama berbahas berbeza pandangan tentang khusyuk. Kalau
semayang tak ada khusyuk, semayang tak ada hadir hati, maksud kata tak ada cantik apa, sekadar semayang macam tu. Tapi apa yang penting akan dicatatkan dalam semayang adalah apa yang dia bawa dalam semayang. Yang paling utama iaitu khusyuk dalam solat, dan dia bawa hati dia kepada Allah di dalam semayang. Dan ulama berbahas berkenaan khusyuk. Khusyuk satu benda yang, ya Allah nak cakap, kita ni banyak dosa kan. Jadi khusyuk ni satu benda yang tama-tama kita berada pada fasa akhir zaman, satu benda yang tak boleh nak lawan dan para sahabat dan juga para tabi'in sekalian kan. Kita ni sekadar apa? Ulama berbeza pandangan, dan saya berpegang pada apa? Cukup sekadar kita memahami apa yang kita baca dan kita cuba membawakan hati ketika solat. Clear? Maksud kata waktu kita rokok, kita tahu kita baca apa, waktu kita i'tidal kita tahu baca apa, kita waktu Fatihah kita tahu kita baca apa, waktu sujud kita tahu baca apa, tahiyat pun kita tahu baca apa. Paling mikir pun kena tahu itu. Senang faham. Paling mikir pun kita kena tahu itu dan bawa hati. Itu. Kehadiran hati boleh berubah kepada banyak sedikitnya mengikut kadar lalai dan jaga. Bagi orang yang betul-betul bawa mai hati dia dalam khusyuk dalam sembahyang, maka akan dicatatkan semua pahala. Sebab tu tuan-tuan, apa kita boleh dia waktu sujud tak baca apa boleh. Kan waktu rokok tak baca apa boleh. Kan tapi nak kata hang baca hang dapat. Dan hang baca apa yang hang faham, dan hang faham apa yang baca, terbalik ya. Hang faham apa yang hang baca dan dia membuahkan pahala. Boleh sekali baca subhana rabbil a'la sekali boleh. Tapi apa salahnya dalam hang sujudnya baca dah 3 tu boleh. Tak payah baca 4. Baca 4 dia khilafus sunnah. Berbeza dengan sunnah. Jangan duk biar dia buat lebih pahala baca 20 lah. Kan dia pergi baca 20 subhana rabbil a'la. Dia jadi khilafus sunnah. Berbeza dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sama juga dengan doa sebelum bagi salam yang kita doa kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung dengan kamu daripada azab kubur, azab api neraka. Lindung dengan kamu daripada fitnah manusia, fitnah kehidupan manusia, kehidupan di dunia ni, dan juga fitnah dajjal. Itu doa yang sunnah. Saya kira ditambah doa lain tak? Yang tu dia jadi khilaf sunnah. Jangan duk buat tak kan. Itu. Jadi apa yang Nabi buat, walaupun benda tu sunat, buat dapat. Yang tu ya. Dia benda ni rasa berbaloi waktu bila tuan-tuan? Waktu di mizan kan. Benda yang kita buat di dunia ni rasa berbaloi waktu bila? Waktu sakaratul maut. Waktu di alam barzakh pun kita akan rasa Allah nasib bila aku buat. Kan waktu hidup di dunia ni kira nak expect lah. Kan cukup syarat semayang clear. Yang tu. Baik. Manakala bagi yang lalai, ya Allah, wala'iyadu billah, wala'iyadu billah. Yang lalai ni ialah tengah semayang tanya macam-macam, tengah semayang tanya dulu, tengah semayang tanya ni. Apa yang Nabi kata apa? Ma aqala minha, tidak akan dicatatkan satu pun pada dia. Just semayang saja, hanya semayang saja. Untuk berlayar bila dan takut telan, takut apa? Kadang-kadang adik tengah semayang nak adik pun kan, tengah semayang nak adik, tengah semayang nak fikir macam-macam, tengah semayang baru terfikir ni tak bakal ni tang ni tang long tang ni kan. Itu berlayar bila orang yang berkehendakkan kelazatan bermunajat kepada Tuhan, dia kena pulut. Dia kena pulut. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kat kita kan. Kalau boleh, seboleh-bolehnya hendaklah bekerja keras kan. Ni Nabi kata ni, kalau boleh hendaklah bekerja keras untuk mendatangkan hati.
Kan Nabi kata apa? Innallaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Kan? Orang yang mana betul-betul dah hadirkan hati, Allah akan hadir. Allah akan datang melihat apa yang dia lakukan. Dan kita hendaklah mengamati kalam Tuhan yang kita bicarakan. Macam tadi kita sentuh kan? Kita sentuh. Yang paling penting adalah khusyuk, pengamatan, penelitian, dan jangan ada perasaan tergesa-gesa. Jangan ada perasaan tergesa-gesa. Tambah-tambah ni nak main bulan Ramadan, apa, solat tarawih. Kan selalunya solat tarawih ni dipanggil solat racing kan. Dia bangga masjid mana boleh habis dulu. Kira masjid tu TikTok lah. Tak semua kan. Masjid mana boleh habis dulu, TikTok lah. Orang sampai cari. Sampai kami kat masjid dulu, orang masjid mereka mayang tarawih lama tu kan. Satu rakaat tu dia baca panjang. Ada yang baca pendek, ada, tapi majoriti dia baca panjang. Jadi masjid ni dekat ni rumah saya, Syiah tingkat 6. Kami dulu, saya duduk tingkat 6 kan. Duduk tingkat 6 tak ada lift kan. Mereka 7 kat atas boleh lift kan. So tak ada lift kan. So kalau sekali turun lama tu ya. Sekali naik ketinggian turun, contoh turun lupa bawa kad kan. Pakai tak naik dah. Kalau dia naik tak ambil kad kan. Dia naik terus kan. Tingkat 6 di sekeliling ni masjid ni. Buka tingkat boleh dengar kan. Ada hak bi'at tu, buka tingkat dengar tu waktu hari Jumaat. Okey. Allah mufil muslimin wa muslimat. Turun. Masjid tu tengah duk bertumpah ni. Masjid ni dah Allah mufil muslimat turun. Boleh tahu dah. Okey, masjid. Tuan-tuan tanya yang syukurah, saudara syukurah yang majak sini, Selawang kan. Tanya dia, Masjid Bank. Tu Masjid Bank tu masjid favourite lah kan. Masjid favourite sembahyang tarawih. Tahu sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Tu dia penuh tu tak sampai berjalan kan. Kalau bukan itu pangai kat mana saya. Ada hak pangai memang betul-betul dah tunggu. Kalau masjid tu sembahyang sah, dia akan pergi habis sembahyang mandi tu, dia pergi masjid sembahyang lama kan. Kebanyakan dia sampai satu rakaat tu lama semuka. Betul, semuka, setengah muka tu biasa kan. Kita kat Malaysia belum sampai tahap tu lagi. Tu imam gagah dah buat semuka ke, hang tahan telinga sikit kan. Tahan telinga sikit. Dah pernah kena lagi dah kan. Hang tak apa ustaz, hang muda ni, kami yang duduk belakang ni sakit betul lepas semua. Hang seronok kan. Hang sendiri baca dengan dua pasal kan. Sebab saya pernah kena. Itu saya nak abang masjid mana hak minta semuka, saya abang siap paling banyak 8 rakaat. Tu pun saya tak ada saktah lah. Maksud saya tak saktah, waladdallin amin. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Ni betul. Sebaiknya imam ni lepas amin tu dia saktah sat, dia bagi makmum ni baca Fatihah. Tapi kes nak semuka dia pasal tak ada saktah lah, rembat tu tuan-tuan kena sikit hati tu. Hang tak apa lah, hang muda, yang kami tua ni tak tahan. Padahal yang minta tu pengurusi. Yang pengurusi belah dah balik kan, kita yang kena tanggung Allah. Yang tu. Yang penting jangan tergesa-gesa. Ni tambah-tambah tarawih. Buat tadi nama pun istirahat tarawih kan. Berehat, nak santai sembahyang tu, nak bagi santai-santai. Sembahyang santai kan. Jangan nak tergesa-gesa. Kalau ni kalau cuba Indonesia tu 20 rakaat tak sampai 10 minit. Gila tu, memang gila gentang tu. Dengar pun alhamdulillah waladdallin amin. Tu dah dengar tahun amin kan, tahun ni tak tahu apa dia baca. Lepas tu kita orang tanya solat, kami solat sah kan. Kalian jangan sangka mana boleh betul. Tidak ada tomak ni sekali kan. Baik, apabila melakukan rukuk dan sujud hendaklah diletakkan dan disertai dengan tomak nina. Jangan sesekali memagut. Ni memagut
Yang Nabi kata apa? Orang ni orang mencuri di dalam sembahyang. Sariqah. Orang yang mencuri dalam sembahyang, iaitu solat tanpa tidak ada tamak nina. Tamak nina tu yang kita dah bahas sebelum ni, iaitu berhenti seketika dan bersantai-santai sebelum nak masuk pindah ke rukun yang lain. Sebab apa? Tamak nina itu merupakan sebahagian daripada rukun solat. Kalau tidak ada tamak nina, tidak sah solat, sama ada fardu maupun sunat. Kalau tak ada tamak nina, sunat pun tak sah, fardu pun tak sah. Kena tamak nina betul. Ni orang yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk dalam solat dinamakan pencuri. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nas sariqatan alladhi yasruqu min salati lam yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mana mencuri di dalam solat mereka. Mereka itu tidak menyempurnakan rukuk mereka, mereka tidak menyempurnakan sujud mereka, dan mereka tidak datangkan khusyuk dalam sembahyang mereka. Dan mereka itu dikenal sebagai pencuri. Wal'iyadzubillah. Bila Nabi sebut dia ni mencuri kepada Allah, orang kata, Allah pun yang curi ya. Yang dikatakan mencuri itu maksudnya orang tu sembahyang, tapi dia tak sembahyang dalam sujud pun tak ada, rukuk tak ada, dan khusyuk pun tak ada. Okey, yang tu. Hadis ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Dan telah disebutkan juga dalam satu hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salata li waqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khushu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'un musfirah yaqulu hafizallahu kama hafiztani wa man shalla salata li ghairi waqtiha falam yusbir laha wudu'aha wa lam yutimma laha khushu'aha wa la ruku'aha wa la sujudaha kharajat wa hiya sawda'u muslimatun taqulu dayya'aka Allah kama dayya'tani hatta idza kana haitsu syaa Allah luffat kama yulaffu thawbul khali thumma duriba biha wajh, rawahu Tabrani. Baik, yang bermaksud orang yang memelihara sembahyangnya, orang yang memelihara rukunnya, solatnya nanti akan keluar sendiri di akhirat nanti dalam keadaan bercahaya berwarna putih. Lalu dia bersaksi berkata, Allah memelihara kamu sebagaimana kamu menjaga kami. Solat akan datang sebenarnya. Sebab kita di akhirat, di sana nanti kita, mulut kita tak ada nak berkata apa kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang mana ditutup semua benda kan, mulut kamu tutup, yang hanya bercakap ialah tangan. Maka apa yang kita buat itu yang menjadi saksi, itu yang akan disebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sembahyang kita pun akan main dalam keadaan berwarna putih. Dia akan kata, Allah akan jaga hang seperti mana hang waktu hang hidup, hang jaga kami kan? Dan hang sempurna, akan sempurna seperti mana hang sempurnakan kami. Dan orang yang tidak menyempurnakan sembahyang itu akan keluar juga, tapi akan keluar dalam keadaan berwarna hitam kan, berwarna gelap kan, muslimah, sauda'u muslimah, dalam keadaan hitam legam. Dan solat tu berkata, Allah akan mensia-siakan kamu sebagaimana waktu hang hidup kat dunia, hang sembahyang cukup balak kan. Waktu hang sembahyang hidup di dunia, sembahyang pun hang cincai, halai balai dia hang sembahyang. Jadi macam mana hang sia-siakan kami waktu hang hidup, Allah akan sia-siakan hang di sini. Dan bukan setakat itu saja, maka akan digulungkannya seperti kain buruk lalu dipukul ke mata mukanya. Wal'iyadzubillah. Dan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bermaksud sesungguhnya solat itu hendaklah menetapkan segala anggota dan kelakuan serta khusyuk hendak mengkhudukkannya. Yang tu maksud kata itu, kalau waktu rokok letak betul-betul tangan mana betul, waktu sujud letak betul-betul, siku jangan bagi kena lantai. Dari kita mengaji tu anggota sujud dahi, sunat kena hidung, tapak tangan, dua lutut, dua kaki, pacak tekan, pacak tekan, biar jari tu menghadap ke kiblat kan. Kalau boleh tekan, tekan mana yang boleh. Waktu duduk iftirash, duduk betul. Waktu duduk tawarruk, duduk betul-betul. Yang tu. Baik. Dan apabila Nabi melihat seorang lelaki kan, waktu semayang dia duduk main janggut dia kan, ada habis kan, simpan janggut panjang. Sopa Ustaz Islam kan, janggut panjang, dia marah. Ustaz Islam pernah satu hari kami buat camp, menggenggam kalam ilahi di Seding. Elok tempat situ memang dia bagi kat sekolah tahfiz dia betul, dia bagi, dia ambil lah apa buat lah camp tu. Dia bagi dom panjang betul, dia bagi kami macam siri. Setiap siri tu ada kami tidur lah dengan versi macam saya, Ustaz Abu, Ustaz Kifli, tuan-tuan kenal Ustaz Kifli kan, dengan versi dia pun bagi kemoh macam siri. Tahu tempat dan di sini tu. Lepas tu satu hari tu waktu rehat, tidur sebelah saya. Waktu 2 tahun lepas, janggut kawan kan panjang, saya nampak ada satu uban. Saya cabut, hang cabut lah uban, dia punya radang lah. Kan dia punya radang, cabut setiap banyak. Tentang jangan cabut janggut Omar. Kan nak habaq cerita khusyuk tak khusyuk ni, sampai main janggut pun tak boleh tak ada. Sebab apa? Dia sebahagian anggota. Janggut ni sebahagian anggota badan. Jadi kalau hang khusyuk, secara otomatik janggut hang akan khusyuk sekali. Sampai tahu hang akan khusyuk, janggut hang akan khusyuk, tangan hang akan khusyuk. Benda-benda ni akan menjadi saksi betul dia khusyuk. Ni jadi bila hang tak main, melainkan kalau hang pegang tu betul-betul hang untuk nak mendapatkan khusyuk. Ada setengah orang dia tekan betul, ada setengah orang. Sebab tu jangan samakan. Contoh kita semayang tutup mata makruh tuan-tuan. Semayang kalau tutup mata makruh. Tapi kalau itu satu-satunya jalan untuk mendatangkan khusyuk, dibolehkan. Ada semua orang dia kena pejam mata baru dia khusyuk. Sekali dia tengok kapek dia sekali, dia tanya macam-macam. Kan kapek dia buah gambar Masjid Nabawi, dia tanya Masjid Nabawi, sekali dia tanya di shopping kurma apa semua, susah. Jadi dia kena pejam mata dia. Kan boleh tak kalau untuk mendatangkan khusyuk boleh. Kan kalau dia pejam mata untuk nak tidur, yang tu tak boleh. Kan yang tu tak boleh. Yang tu. Maka Nabi kata, jikalau khusyuk hati lelaki ini, maka khusyuklah segala anggotanya. Kalau betul-betul dia khusyuk memainnya, kalau dia khusyuk tak apalah. Tapi kalau dia main sekadar untuk nak seronok tak khusyuk, maka habislah semua tu. Waliyahbillah. Nabi kata apa? Lau khusya'an qalbu adalah khusya'at jawarihu ayyul dan sakanat wa qada'at. Baik, kita tengok pada muka surat 36. Nanti kita masuk pada bab kebesaran dan ketinggian sembahyang. Apa yang Nabi nyatakan tadi? Macam saya sebut tadi lah. Kan, khusyuk anggota itu khusyuklah hati. Tidak sempurna sembahyang dengan ketiadaannya. Maksud kata hati ni dia boleh menentukan kita. Betul tak? Dan juga nak tengok khusyuk hati, tengok perlakuannya. Kalau perlakuannya kita sopan, kita tengok orang kuliah. Macam saya kuliah tuan-tuan, kita tengok jemaah kalau lipat kaki 3 kali 4 kali dia pusing kiri pusing kanan, dan kita boleh stop dah. Kan tu yang pertama. Kalau jemaah pun duk main pejam mata, Ustaz dia senduk sambuk Ustaz 3 kali, maksudnya selama kita ni tak apa nak
tak apa nak point ni nak kena bagi clear sikit ni. Kan nak clear, kadang-kadang orang tak clear ni dia mudah. Dan yang keduanya ataupun sama ada hang kuliah ni mengantuk, so orang pun mengantuk. Dan sama yang ketiganya iaitu waktu subuh, lepas subuh mengantuk sikit lah. Mengantuk. Contoh, kita tengok parti, Tok Guru saya dulu kata, entah kalau nanti nak kuliah, entah tengok jemaah entah. Mata tu kena tengok dari kiri sampai kanan sampai belakang. Kalau semampu anda tengok, itu menunjukkan tanda anda macam mana kualiti anda mengajar. Itu. Dan juga sama macam kita mengaji perguruan lah kan, dia ada pedagogi, dia ada budak kalau lagu ni kita kena ubah kita punya cara itu dan sebagainya. Jadi nak tengok khusyuk orang tu, tengok dari segi pergerakan anggota dia. Kalau dia duduk main gerak lebih kurang, saat menggau kepala, saat korek hidung, saat duduk main korek gigi, saat tengok kuku buat semua, itu maka sukarlah nak datangkan khusyuk daripada hati dia. Hadis Nabi, orang-orang salafus salih kerana terlalu khusyuk, bukan hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Talhah Al-Ansari. Orang-orang salafus salih ni, mereka punya dahsyat tak dahsyat sebab terlalu khusyuk dalam sembahyang, sehingga mana ada yang dihinggapi burung di atas kepala mereka. Sebab apa? Burung tu sangka mereka tu pagar. Sebab apa? Terlalu lama berdiri dan qiyam ataupun terlalu lama dalam sujud. Kan kita tak heran dan sebab Nabi pernah buat lagu tu kan, lama Nabi sembahyang. Sehingga sahabat kata apa? Dan kathiru rijlaya, waktu habis aku rasa nak patah kakiku sembahyang belakang Nabi. Waktu Nabi buat qiyam tu, sembahyang sunat malam kan, sahabat kata aku rasa nak patah kakiku, lama sungguh Nabi. Dah lah baca lama, rokok lama, rokok sama lama macam diri, sujud sama lama macam diri, yang tidak sama lama macam diri. Betul. Dan salafus salih pun buat yang benar yang sama juga. Buat benda yang sama. Ada pula yang berkata kepada ahli keluarga dan anak buahnya. Ni sampai tahu tu salafus salih. Aku kalau semayang, aku buatlah apa pun. Hampa nak hinggap, hampa nak main, hampa buatlah apa pun. Kan sebab aku dah tak tahu lagi lah apa yang berlaku apabila aku solat. Kan yang ni yang mula-mula kata tak dapat dah zaman kita. Dan sebenarnya khusyuk ni bukan kata cicak lalu pun tak sedia. Bukan kata seperti macam tu kan. Khusyuk ni lebih kepada apa, kita bawa mai semua hati kita fokus dalam sembahyang. Tu dia khusyuk tu. Bukan kata contoh terpijak paku. Terpijak apa saat nak cabut tu sampai aku sembahyang. Bukan sampai tu nak apa? Nak cerita kata khusyuk tu kita kena bawa main hati kita dalam sembahyang. Yang tu kena ada dalam sembahyang. Orang kadang-kadang fikir, sembahyang tadi yang dengar aku cakap apa? Dengar. Sembahyang tak sah. Bukan sampai tu kan. Bukan kita memang tak boleh dapat dah seperti mana Sayyidina Umar Khattab dan sebagainya kan, cabut nak panah tengah sembahyang. Yang dikatakan itu adalah kita bawa main hati kita tu tengah sembahyang. Dan ada di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW ridwanullah alaihi ajma'in, yang mana bersemayam di dalam kebun tamar, terbang burung dari satu persatu pokok tamar. Dia memerhatikannya sehingga dia lalai dalam semayam. Dia parti tengok burung lalu. Dan apabila dia sedar akan kelalaian itu, dia merasakan harta itu menyusahkan dia, lalai kebun tu dia bersedekah ke orang. Sampai tu orang tu dia pun nak jaga, dia pun punya hati dia pun nak khusyuk dalam semayang. Itulah kelakuan salafus salih yang memang tiada tandingan. Sebab tu Nabi kata apa? Kurun yang terbaik adalah 3 kurun yang terawal. Memang betul kan? Boleh kita buat macam mereka tuan-tuan, semata-mata nak khusyuk, kita pergi jual kebun. Kita biar semayang rumah kan, semayang buat kebun. Kalau kita, sebab kita dah betul. Sebab tu tak, sebab tu ulama dia tak apa galak kita letak benda-benda
bukan ulama saja, memang dalam tempat kita semayang, musola kita semayang ni, kita tak boleh letak benda-benda yang boleh ganggu khusyuk kita depan. Sebab tu makruh orang yang pakai baju yang bertulis di belakang kalau semayang jemaah. Makruh. Kan pakai baju sekolah menengah apa? Blus lah. Yang gambar rambut panjang, pakai spek kan ni zaman sekolah menengah suka buat gambar tu ubah pada baju. Kan ingat blus untuk aku apa tak ingat. Jadi semayang, lepas tu satu KPI dulu sekolah menengah dulu. Lepas suruh nama kelas 97. Saya nama pun tak betul tau. Virus, Rus contoh. Aslam, Lam, Slam. Tentu nama. Cari semang Allah Akbar baca. Virus, makruh kan. Hatta jam tu bagus. Tentang tak belah kanan atau belah kiri. Tak ada depan. Tak boleh. Yang sunat dia, kita kena elakkan daripada mengganggu kita, mengganggu pandangan kita. Itu. Sebab apa kita nak buat mai hadirkan hati ni? Kan kita nak buat mai hadirkan hati. Kalau boleh elak-elakkan benda-benda yang boleh mengganggu kita punya pandangan ataupun khusyuk dalam solat kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat ikut jejak langkah salafus salih, para sahabat dalam menghadirkan hati ketika mana solat. Dan insyaAllah kita menghadirkan ini dulu. Nanti kita akan sambung tentang kebesaran dan ketinggian salat. Lepas ayah. Lepas ayah. Bulan depan kita dah masuk tarawih. Saya malam menon. Kita buat satu rakaat semua. Pakai sembahyang malam dah dalam tahun lepas tak semayang Ustaz. Kami kena start engine dulu. Start engine kita baca Yasin malam straight. Satu rakaat, satu ayat macam masjid Meng. Go semua. Dan baik tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi malam pertama tarawih. Mana dulu? Apa dia? Soalan. Ingatkan solat apa lagi dia ni? Nak duha apa dia? Ya. Okey. Sebenarnya sejadah yang paling baik, tempat sujud yang paling baik mesti satu warna atau dua warna tanpa corak. Itu paling baik. Sebab tu kalau kita tengok sejadah dulu masjid lama biru, tampiak je warna kelabu, biru, hijau, itu yang paling baik. Adapun sekadar corak bunga-bunga itu tak apa. Adapun corak Kaabah, corak apa masjid di Turki tu, apa? Sofia, apa nama? Hagia Sophia tu. Kalau dia mengganggu semayang, bila semayang Allahu Akbar duk tengok, corak ni lawa macam mana ada betik. Elak kan, kena ganti. Jadi boleh tak soalan doktor terima? Boleh ganti. Lapik tak? Kalau lapik itu menentangkan khusyuk, dipersilakan. Lebih baik. Tapi saya rasa kapet ni tak apa, sebab kapet kita ni warna sama kan. Dia tak ada corak-corak yang boleh atas kita punya apa nama khusyuk masalahnya lah. Kalau kapet betul lah kita kata apa? Kapet macam kapet masjid Nabawi ya bagus. Kan ni orang tu trending kapet Raudhah dan semayang okey dah, cantik bagus. Kalau dia boleh datangkan khusyuk rasa macam semayang kat Raudhah dan semayang okey. Tapi kalau hang semayang kat kapet Raudhah tu je kan, dia banyak corak kan. Banyak corak, banyak colour. Sebenarnya dia bukan kira cantik. Dia kira benda yang boleh bagi hang khusyuk. Dan paling baik satu dua warna sahaja. Plain, itu paling baik. Tapi ialah orang kita ni dia suka pada kecantikan. Dia nak trending, dia nak corak. Tapi kalau itu boleh menggugat, merosakkan benda khusyuk, baik hang pakai yang plain cukup. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ya? Ada orang Dr. Basina. Allah ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa nanti pada malam pertama tarawih di dalam dipanjang berumur. InsyaAllah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan sila itu yang istighfar dan salat subhanallah walhamdulillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام